Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan satu isu perundangan yang kini semakin kerap kita dengari, terutamanya dalam bidang hiburan. Apakah isu tersebut? Isu tersebut adalah hak cipta. Saya Izzendi Ahtar binti Abdullah selaku moderator anda pada hari ini. Sejak 2 Mencak ini, industri hiburan tanah air gempar dengan isu berkaitan hak cipta. Ianya berlaku tanpa mengira bidang hiburan tersebut boleh jadi perfilman, bidang muzik maupun karya sastera. Ada antara mereka yang telah menyuarakan ketidakpuasan hati mereka di media sosial dan ada juga pihak yang telah menggunakan undang-undang dalam menegakkan hak mereka. Pelanggaran hak cipta di bawah Akta Hak Cipta 1987 boleh berlaku sekiranya ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan karya yang berhak cipta tanpa kebenaran daripada penulis, pemilik hak cipta atau pelaku. Menurut laman web rasmi Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau lebih dikenali sebagai MyIPO, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karya bagi mengawal penggunaan karya mereka dalam satu tempoh tertentu. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan pandangan daripada ahli panel yang pertama iaitu Cik Nur Syazwani. Pada pandangan Cik, apakah masalah yang berkaitan dengan isu ini? Okay, terima kasih kepada moderator kita hari ini. Jadi bersama saya kita akan cuba mengupas isu hak cipta yang berlaku di Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu banyak je isu hak cipta yang berlaku di luar negara, tapi pada hari ini kita akan tekankan di Malaysia. Okey, isu yang saya akan kupaskan ialah yang pertama mengenai filem, yang kedua ialah mengenai sebuah novel. Okey, mengenai filem ini terdapat seorang individu yang tidak bertanggungjawab menayangkan secara haram daripada pawagam ke aplikasi live feed Facebook. Filem yang ditayangkan secara haram itu bertajuk Kau Yang Satu arahan Osman Ali. Okey. Kos pelaburan yang tinggi dalam menerbitkan filem itu membimbangkan ramai pihak termasuk Finas. Jadi Finas, SKKM, KPDNKK dan PFM cuba bergabung tenaga memainkan peranan masing-masing dan mencari pangkal bagaimana masalah itu boleh berlaku. Okey, seperti yang kita tahu, memuat turun rakaman adalah satu kesalahan yang berat. Jadi Finas cuba mencari mekanisme dan juga platform yang digunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab dalam menayangkan filem dari pawagam tersebut. Okey, kita akan beralih kepada isu yang kedua. Okey, isu yang kedua ialah berkaitan dengan pelanggaran hak cipta novel yang berjudul Aku Bosia yang ditulis oleh Ilyas Idris. Okey, dalam kes ini, penulis mendakwa bahawa terdapat satu filem yang mempunyai persamaan dengan novel yang ditulis oleh beliau. Filem tersebut ialah berjudul Aku Bosia Jangan Pilih Jalan Hitam. Okey, filem tersebut pasti ramai yang mengetahui dan filem tersebut diterbitkan oleh Datuk Yusof Haslam, Samsul Yusof dan Scoop Production. Okey, disebabkan kejadian ini berlaku pada 24 November 2014, Ilyas Idris telah memfailkan saman kepada Datuk Yusof Haslam dan pihak produksi. Okey, saya rasa dah cukup jelas dua isu yang telah saya kupaskan. Jadi, semoga perkara seperti ini tidak akan berlaku pada masa akan datang dan orang ramai lebih peka terhadap undang-undang hak cipta di Malaysia. Okey. Kembali kepada moderator. Terima kasih Cik di atas pandangan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan mendengar pendapat daripada ahli panel kedua iaitu Cik Nur Amira tentang faktor-faktor yang menyebabkan isu ini tercetus. Silakan Cik. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang faktor berlakunya isu yang telah pun diulaskan oleh Nur Syazwani sebentar tadi. Baiklah, isu yang seperti kita tahu, isu yang dipilih adalah berkaitan dengan isu hak cipta yang berlaku dalam bidang penerbitan filem dan juga novel. Terdapat beberapa faktor yang dapat terlihat menyebabkan berlakunya isu ini, iaitu yang pertama ialah disebabkan oleh pesalah yang telah melanggar isu hak cipta yang telah diwujudkan di negara kita iaitu di bawah Akta Hak Cipta 1987.
Okey, yang pertama adalah kita dapat lihat peserta telah melanggar salah satu akta yang tertulis di bawah akta hak cipta ini, iaitu membuat pameran salinan langgaran karya-karya berhak cipta bagi tujuan perdagangan kepada orang awam, di mana kesalahan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini termasuklah mencuri ataupun merakam benda-benda filem yang telah dirakamkan dalam pawagam, sama ada dimuat naik secara kemudian ataupun secara live di tempat pawagam tersebut. Okey, jika diikutkan Finas, apa yang merisaukan Finas kini adalah terdapat ramai pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah merakam secara terus dari pawagam lalu disambungkan ke aplikasi live feed, yang mana sangat popular sekarang di kalangan golongan-golongan muda terutamanya, dan lalu disambungkan terus ke Facebook dan ditonton oleh orang awam. Okey, kita dapat lihat menurut artikel yang tadi diterangkan oleh Nur Syazwani sebentar tadi, adalah filem yang tadi dimaksudkan adalah filem oleh Osman Ali berjudul Kau Yang Satu. Baiklah, kita beralih ke isu yang kedua yang telah dibincangkan oleh Nur Syazwani sebentar tadi, di mana bagi isu yang kedua ni, peserta telah melanggar peraturan di mana beliau telah mengeluarkan semula karya berhak cipta dalam apa-apa bentuk tayangan, pertunjukan peminat ataupun pameran kepada orang awam. Okey, menurut artikel yang dibincangkan, seorang novelis iaitu Elias Idris telah memfailkan saman hak cipta terhadap penerbit filem terkenal iaitu Datuk Yusof Haslam, Samsul Yusof serta syarikat mereka iaitu Scott Productions Dirian Berhad. Okey, kesalahan yang telah dilanggar adalah kesalahan melanggar hak cipta novel karangan beliau, iaitu menurut beliau novel Aku Bosia, di mana beliau merasakan terdapat terlalu banyak persamaan antara filem diterbitkan oleh syarikat tersebut, iaitu Bosia Jangan Pilih Jalan Hitam. Okey, beliau mengatakan bahawa novel yang dikeluarkan beliau iaitu Aku Bosia, terlalu banyak persamaan yang berlaku antara filem dan novel beliau. Maka timbul kecurigaan bahawa syarikat tersebut telah menciplak ataupun meniru idea asal novel beliau. Namun belum dapat dipastikan kesahihannya pada mulanya kerana beliau harus menyerahkan semua karya-karya asal beliau terhadap mahkamah untuk disemak semula sama ada betul-betul terdapat persamaan di antara filem dan novel tersebut. Baiklah, jadi kita dapat lihat menurut Akta Hak Cipta, pencipta tersebut mempunyai hak perundangan terhadap karya mereka, ya. Pencipta, pemilik pencipta dan pelaku diberi hak eksklusif untuk mengawal undang-undang hak cipta, termasuklah menguatkuasakan karya mereka ke dalam kes pelanggaran hak cipta sama ada sivil ataupun jenayah. Okey, seperti yang kita tahu, kes ini akan dikawal oleh bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDNKK ataupun Polis Diraja Malaysia. Okey, mereka semua ni adalah orang-orang yang akan mengawal perundangan ke atas karya-karya, ke atas hak cipta kepada pemilik karya tersebut. Okey, melihat semula isu pertama kita tadi, iaitu isu merakam secara terus dari pawagam. Okey, hal ini boleh dianggap sebagai satu jenayah di dalam Akta Hak Cipta, ya, bagi pemilik hak cipta itu sendiri, kerana peserta telah melanggar undang-undang hak cipta pemilik karya dan menayangkan kepada orang lain tanpa kebenaran pemilik. Okey, ini adalah salah satu jenayah untuk pengetahuan semua. Okey, selain itu menurut Akta Hak Cipta melalui Seksyen 25, pemilik atas atau pencipta karya ada hak moral ataupun hak supaya beliau dikenali sebagai pencipta sebuah karya dan hak bagi menghalang seseorang tu daripada membuat sebarang pengubah suaian terhadap karya beliau. Okey, isu pertama tadi boleh dikaitkan dengan akta ini, di mana pemilik novel yang dirujuk membuat saman terhadap
syarikat dalam menerbitkan filem dan dikatakan dicurigai mempunyai persamaan dengan novelnya. Ini kerana beliau mempunyai hak untuk dikenali oleh penonton filem tersebut. Maka nama beliau seharusnya juga dikreditkan ke dalam filem tersebut. Okey, isu ini timbul akibat kecurigaan daripada pihak Scope Production tidak meminta kebenaran secara bertulis daripada beliau bagi jadikan rujukan dalam pembuatan filem mereka. Maka disebabkan beliau mempunyai hak terhadap karya tersebut, maka beliau juga mempunyai hak untuk menuntut saman daripada pihak penerbitan filem tersebut. Okey, itu sahaja dari saya. Kembali kepada moderator. Kemudian, kita akan bergerak kepada cara untuk menyelesaikan isu ini. Ianya akan dibincangkan oleh Cik Nurul Hasanah. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Zaiti. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita dengan menceritakan sedikit idea serta pandangan mengenai penyelesaian masalah terhadap isu yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita kena tahu bahawa isu ataupun kegiatan kebocoran filem ini, plagiat ataupun cetak rompak bukanlah sesuatu yang baru. Bukanlah isu yang baru yang terjadi di dalam dunia penerbitan ataupun di dalam dunia hiburan ini. Malahan isu ini telah lama berlaku sejak dahulu lagi. Tambahan pula sekarang kita dengan ledakan teknologi dan juga penggunaan media sosial yang meluas. Jadi isu-isu ini menjadi semakin sukar untuk dikawal oleh pihak-pihak penerbitan yang menerbitkan filem, lagu, novel ataupun apa-apa kandungan yang dimuat naik di media sosial seperti YouTube, Instagram dan juga Facebook. Selain itu, kerajaan juga telah mempergiatkan ataupun memperuntukkan undang-undang bagi menangani isu-isu ini. Okey, untuk filem Kau Yang Satu hasil karya Osman Ali ini, filem ini telah seperti mana yang telah dibincangkan oleh para panel kita sebentar tadi, bahawa isu ini telah ditayangkan secara haram ataupun seorang penonton di pawagam tersebut telah melakukan live streaming. Jadi ekoran daripada peristiwa tersebut, pihak penerbit daripada kejadian tersebut, penerbit eksekutif Global Station iaitu Puan Zeti Adila Ramli dan juga Naib Presiden Bahagian Perniagaan Melayu Astro iaitu Datuk Khairul Anwar Saleh telah membuat laporan terhadap isu tersebut. Jadi mereka menggunakan pendekatan undang-undang bagi menyelesaikan masalah ini. Seterusnya kita beralih kepada isu kita yang kedua, iaitu mengenai Scope Production dan juga seorang novelis iaitu Ilyas Idris. Mereka juga menggunakan pendekatan undang-undang, iaitu pertama sekali novelis Ilyas Idris telah memfailkan saman kepada Scope Production Datuk Yusof Haslam dan juga Samsul Yusof kerana dikatakan bahawa filem yang diterbitkan oleh Scope Production mempunyai unsur plagiat daripada novel keluarannya iaitu Aku Bosyang. Jadi ekoran daripada hal tersebut, Datuk Yusof Haslam dan Scope Production ni tidak berdiam diri kerana mereka menganggap bahawa perkara tersebut merupakan satu fitnah terhadap mereka kerana mereka menyatakan bahawa mereka sama sekali tidak mengetahui kewujudan novel tersebut dan perkataan Bosyang itu sendiri dan unsur-unsur ceritanya merupakan satu unsur ataupun jalan cerita yang dikeluarkan, filem yang dikeluarkan oleh Scope Production iaitu Aku Bosyang Jangan Pilih Jalan Hitam ini merupakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia dan mereka mengatakan bahawa jalan cerita tersebut menyeluruh dan pastinya orang-orang akan membuat jalan cerita yang sama dan mereka sama sekali tidak mengakui bahawa mereka menggunakan jalan cerita daripada novel yang dikeluarkan oleh Ilyas Idris tersebut. Dan seterusnya, Scope Production juga telah memfailkan saman balik kepada Ilyas Idris di bawah dakwaan bahawa Ilyas Idris telah memfitnah Scope Production Datuk Yusof Haslam dan juga Samsul Yusof. Jadi ekoran daripada hal tersebut, ekoran daripada isu tersebut yang telah berlaku selama 4
3 ke 4 tahun, Datuk Yusof Haslam telah menang dan tidak terikat terhadap apa-apa isu mengenai pelanggaran hak cipta. Okey, baiklah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai tindakan dan juga cara penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat berkaitan isu yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan live streaming ataupun kebocoran filem yang terhadap filem Kau Yang Satu dan juga isu plagiat di antara Scope Production dan juga novelis Ilyas Idris. Seterusnya kembali kepada moderator. Terima kasih di atas pandangan yang sangat bernas sebentar tadi. Seterusnya, pada pendapat Cik Mira Farhana, apakah cara yang paling sesuai dalam menangani masalah ini? Terima kasih kepada moderator. Pada pendapat saya, kelemahan penguatkuasaan dalam membantras gejala ini menjadi punca masalah ini semakin berleluasa. Misalnya, di bawah Akta Hak Cipta 1987, seseorang pesalah boleh dikenakan denda minimum RM2,000 dan maksimum RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Akan tetapi, mereka sering dikenakan denda sahaja dan membuatkan mereka tidak insaf. Terdapat beberapa cara drastik yang boleh diambil bagi menangani masalah ini. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang. Serbuan dan tangkapan perlulah dilakukan dengan lebih kerap, tidak mengira musim. Jika dilihat ada Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Perihal Dagangan 1972, akta ini perlu dipinda supaya penjenayah profesional dalam hal ini menerima hukuman yang setimpal. Selain itu, undang-undang cyber yang diperkenalkan bagi mengatasi masalah cetak rompak industri komputer pula ialah seperti Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997 dan Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Salah satu badan kerajaan yang bertanggungjawab dalam bidang ini ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Oleh itu, penguatkuasaan secara tegas terhadap undang-undang tersebut amatlah penting dalam mencegah kegiatan ini di Malaysia. Tindakan yang sewajarnya perlu diambil terhadap orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini tanpa mengira latar belakang, pangkat maupun kedudukan mereka. Bagi mengurangkan masalah ini, pihak kerajaan perlu membina pusat percetakan di dalam negara. Mencetak dalam negara sendiri akan mengurangkan harga barang tulen dan asli. Hal ini demikian kerana harga yang berpatutan akan menggalakkan pembeli memilih barang tulen berbanding barangan tiruan. Tambahan pula, harga yang ditetapkan perlulah mengambil kira kualiti barangan tersebut. Kita sedia maklum bahawa salah satu faktor yang menyebabkan pembelian barangan cetak rompak merupakan harganya yang murah. Pihak penerbit mengatakan akan mengalami kerugian kerana harga yang rendah tidak mampu memberikan keuntungan yang setimpal dengan pelaburan mereka. Tapi dalam masa jangka yang panjang, langkah ini tidak akan merugikan. Hal ini demikian kerana jumlah penjualan dan sekaligus meningkatkan keuntungan. Melaksanakan hukuman penjara mandatori juga boleh mengurangkan masalah cetak rompak. Mungkin ramai dalam kalangan masyarakat yang tidak bersetuju dengan hukuman ini. Di mana individu yang ditangkap dan didakwa melakukan perbuatan ini akan dikenakan tindakan hukuman mandatori. Hal ini juga mampu membantu pihak kerajaan bagi menangani masalah jenayah cetak rompak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada ahli-ahli panel di atas pendapat dan pandangan mereka sebentar tadi. Jadi, kesimpulannya, Akta Hak Cipta 1987 banyak membantu pencipta karya dalam melindungi karya-karya mereka. Dengan adanya platform-platform yang sesuai, ia memudahkan pencipta karya dalam menegakkan hak mereka. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita seharusnya menghormati karya-karya yang berhak cipta dengan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang melanggar Akta Hak Cipta 1987.